Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jannah Jarida dalam program 7 Soalan KPT dan hari ini kita akan membincangkan mengenai topik Yayasan Sukarelawan Siswa iaitu YSS, dan bersama saya di studio pada hari ini ialah Encik Wong Kin Loon iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sukarelawan Siswa. Selamat datang Encik Wong ke studio kita pada hari ini. Terima kasih Jana. Okey, sihat? Setakat ini sihat. Alhamdulillah. Okey, Encik Wong, mungkin kita nak terus kepada persoalan mengenai YSS ini. Boleh. Sebagai mukadimahnya, boleh mungkin Encik Wong ceritakan berkenaan dengan penubuhan Yayasan Sukarelawan Siswa oleh Kementerian Pengajian Tinggi ini. Silakan. Okay. Boleh. Yayasan Sukarelawan Siswa kami ditubuhkan pada tahun 2011 dan sebenarnya kami dilancarkan pada 22 Mac 2012 oleh PM ketiga itu di UiTM Shah Alam. So, visi YSS adalah untuk membangunkan Malaysia sebagai hub sukarelawan siswa dan kami adalah untuk melahirkan pemimpin sukarelawan siswa di pesada dunia. Dan di samping itu kita juga menggalak, membimbing pelajar untuk mempromosikan kesukarelawanan dan keamanan dunia. So itu adalah mandat yang diterima pada tahun 2012 lah. Baik, Encik Wong. Mungkin ramai ingin tahu apakah perbezaan antara program yang dilaksanakan oleh YSS dan program sukarelawan umum dan outreach program di luar-luar sana. Program sukarelawan siswa dia agak berbeza dengan yang mana yang di luar sebab nombor satu, program sukarelawan siswa dia ada dua. Satu, dia adalah proses dia dan second, dia adalah pengisian dia. Proses dia, sukarelawan dia mesti adalah pelajar di IPT. So kita dijangka ada 1.3 juta pelajar dari universiti awam, daripada universiti swasta, politeknik, college community, IPGM. So daripada 1.3 juta tu dia boleh mohon untuk menyertai kami. So lepas dia mohon, dia akan datang untuk interview. Dia ada sesi temu duga. Dia ada instrumen kesejahteraan individu, iaitu ujian saringan kesihatan mental. So selepas dia selesai dua tu, dia akan terpilih lah. So untuk setiap satu kami ada kota yang tertentu sebab kita tak boleh accommodate semua sebenarnya. And then daripada sana dia akan pergi at least 4 hari 3 malam untuk kita panggil pre-departure training. Dia akan belajar teori, dia akan dapat gambaran awal daripada kami tentang tempat yang dia akan pergi. So dia akan pergi tempat program selama 2 minggu ataupun sebulan bergantung kepada lokasi. So setakat ini kami punya signature mission will be di Sabah, Sarawak, Vietnam, Laos, kadang-kadang di Indonesia pun ada juga. So lepas dia habis, lepas tu dia akan kembali ke Malaysia. Dia akan ada sesi pembentangan dia macam konsep Viva. So dia akan bentang apa yang dia buat, dia akan bagi justifikasi ataupun rasional kenapa kita buat, and then dia pun kongsi dengan semua berkenaan impak dia. So dia sangat berbeza dengan yang kat luar. Nombor satu adalah dia melibatkan pelbagai latar belakang semua institusi di bawah KPT. And then yang kedua, dia adalah melibatkan juga dengan IPGM. Lepas tu yang ketiga, dia consider placement ataupun deployment yang agak panjang, 2 minggu hingga sebulan, dengan tempat yang mereka agak berbeza. Mereka tak pernah duduk, contohnya di Vietnam sebulan mereka kena masak sendiri kan. So nak cari makanan halal dan selebih nak adapt dengan budaya orang lain. So itu yang keunikan misi sukarelawan siswa compare dengan program yang lain. Ya. Tadi Encik Wong ada sebut 1.3 juta pelajar untuk ni. Bagaimana YSS memacu program-program kesukarelawan ini ke arah untuk melahirkan ikon sukarelawan siswa yang lebih luas di persada dunia? Okey, daripada segi sana, daripada 1.3 million secara amnya dengan YSS ni kami bekerjasama dengan Majlis Kesukarelawan Universiti Malaysia. So Maskom yang akan menjaga sukarelawan di IPTA. So di Politeknik dia ada YES, di College Community dia ada BRISH. So masing-masing dia ada program asas untuk sukarelawan masing-masing. Macam untuk YSS ini dia lebih fokus kepada pemimpin. So daripada sana, that's why kita ada proses pemilihan yang lebih ketat. So memastikan mereka yang datang ni
dia dilatih dan dia balik dia boleh membimbing yang lain. So kat sana kita menitik beratkan human capacity building. So kita ada pegawai on the ground yang memantau dan kita ada juga alumni yang berpengalaman untuk datang untuk memberi tunjuk ajar selama 2 minggu ataupun sebulan. So dengan konsep inclusiveness dengan immersion, maksudnya pelajar-pelajar semua tu dia they eat, live and breathe dengan orang lokal. So dia lebih memahami apa yang dialami oleh penduduk setempat. So dari sana kami ada 6 pilar yang mereka kena faham dan baca seiring dengan apa yang berlaku di global sekarang. Kita pun ambil juga pendekatan mereka pembelajaran pasal UN SDG. So dari sana itu adalah orang kata asas-asas untuk memacu mereka untuk menjadi seorang sukarelawan yang holistik dan seimbang seiring dengan pelan pendidikan tinggi untuk Malaysia. Baik, Encik Wong mungkin boleh huraikan sedikit bagaimana YSS memastikan program-program yang dilaksanakan ini juga memenuhi keperluan untuk melahirkan ikon-ikon yang bersifat lebih praktikal. Seperti yang saya mention tadi, dari segi pre-departure training tu, kita ada beberapa unsur yang kita akan serapkan dalam modul-modul pre-departure. So, nombor satu adalah bagaimana berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti tempatan, sesama dengan rakan-rakan ataupun diri sendiri sebenarnya. And then yang kedua adalah bagaimana mereka mengatasikan tekanan sebab dia secara teorinya sukarelawan ni dia benda yang asas. Semua orang memang nak bersukarelawan tapi apabila dia turun di lapangan dia sebenarnya satu perkara yang sangat berbeza. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita ajar juga do and don'ts oleh pemimpin ataupun orang tempatan. Maksud saya di sini adalah dia boleh membaca, kita boleh share the information tapi sometimes orang tempatan dia bagi penerangan tu dia lebih tepat dan dia boleh demo dengan baik. So itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita ajar juga yang macam benda-benda asas sukarelawan, connecting to the dot, untuk memastikan mereka sendiri di-equip dengan ilmu, dengan teori, dengan praktikal sebelum mereka turun di lapangan. So di lapangan pula pegawai yang di lapangan dia akan mengajar pula bagaimana nak menguruskan kewangan, bagaimana nak menguruskan tekanan, bagaimana nak mencipta jadual sebab kami membagi kebebasan kepada sukarelawan. Maksudnya kami tak spoon feed kepada sukarelawan. So dia ada kebebasan dia untuk dia reka bentuk program mereka sendiri. So daripada sana pegawai on the ground dengan alumni dia akan membantu juga daripada segi membentuk disiplin pada awal-awal, mencipta momentum untuk mereka. So itu yang kami itu. And then macam yang saya mention tadi, dia akan join the post mission. Lepas habis post mission, setiap hujung tahun kami ada volunteer leadership development program yang akan kumpulkan semua sukarelawan daripada berbagai program sebab dia kalau let's say dia pergi Sabah, dia mungkin tak jumpa yang Sarawak ataupun Vietnam. So kebiasaannya WLDP yang kita anjurkan pada bulan Disember ni adalah satu platform untuk kumpulkan mereka dan dari sana kita sebenarnya kami akan hantar soal selidik kepada mereka untuk buat feasibility study ataupun need assessment, nak tahu sebenarnya apa yang mereka nak belajar pada hujung tahun sebenarnya, apa yang mereka rasa relevan kepada mereka dan sesuai dengan trend dunia lah. So dari sana kami juga ada desk officer yang dedicate untuk menjaga mereka dari semasa ke semasa. Sometimes mereka nak mohon pergi bersidangan di luar negara, sometimes mereka nak mohon anugerah, sometimes mereka perlukan nasihat-nasihat dan keindahannya kat YSS sehingga hari ini kita ada 1,631 orang alumni. So setiap tahun apabila WLDP ni dianjurkan, yang mana-mana yang dah senior dia akan datang kumpul balik dan kami ada satu sesi networking khas. So dia boleh kenal senior-senior yang dah
tamat pengajian, ada yang berkhidmat di kerajaan, swasta, korporat ataupun NGO. So dari sana mereka boleh dapat lebih banyak pedoman ataupun mereka nak tahu hala tuju dia ataupun ada certain nak menjadikan sukarelawan sebagai kerjaya seumur hidup, mereka pun ada juga. So begitulah YSS setakat ini kita beroperasi. Tadi Encik Wong ada sebut YSS ada alumni dan sebagainya. Mungkin ada kisah-kisah kejayaan YSS dalam melahirkan ikon sukarelawan siswa sebelum ini. Daripada 1,631 orang sukarelawan tu, dia sebenarnya daripada 11 negara, iaitu Malaysia campur negara ASEAN, campur China, yang kami start pada tahun 2018 dan 2019, dan kemungkinan besar kita akan kembali ke modul berkenaan pada tahun depan. So apa kejayaan alumni dan YSS setakat ini? Nombor satu adalah YSS kami adalah ahli kepada dua badan antarabangsa, iaitu International Association of Volunteer Effort, dan kami adalah ahli antarabangsa untuk International Volunteer Cooperation Organisation. So dua ni adalah badan sukarelawan antarabangsa sebenarnya. So YSS adalah ahli dan YSS ada kuasa mengundi. So daripada sana, selain daripada itu, YSS pun mendapat pengiktirafan dan penghargaan sebenarnya daripada Sekretariat ASEAN apabila kami diberi dana oleh ASEAN Sekretariat untuk melaksanakan misi sukarelawan siswa YSS ASEAN di Sarawak pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dan YSS adalah juga tertera dalam plan pendidikan ASEAN dan plan belia untuk ASEAN untuk 2021 hingga 2025. So itu adalah kejayaan daripada segi organisasi, daripada segi alumni pula. Ramai yang semasa program YSS dia bukan touch and go sebab kita ada continuous monitoring dan continuous human capacity building. So ramai daripada mereka dapat anugerah pelajaran diraja. Dan sebahagian daripada mereka menyertai skim pegawai tadbir dan diplomatik. So ramai yang sembilan juga dan ramai ditempatkan di Kementerian Luar Negeri. So ada yang mendapat anugerah khas KSN semasa dia punya cadet intake last time. So selain daripada itu, baru ni kami ada 2 orang alumni yang saya rasa boleh di highlightkan sebab tahun ni YSS mensambut ulang tahun yang ke-10. So antara 2 ni yang saya rasa mungkin saya nak highlight adalah this year, baru ni 17 Oktober, kami ada seorang alumni yang pihak menteri lantik beliau sebagai ahli lembaga pengarah YSS sebagai wakil alumni. Dia telah bertanding di IFCO yang saya sebut tadi, International Volunteer Cooperation Organisation, dan dia telah menang sebagai ahli board di sana. So board tu ada 7 orang saja dan dia adalah salah seorang first daripada Malaysia, the youngest in the world. And then dia setaraf dengan macam kalau jana familiar adalah Peace Corps, JICA, KOICA. So maksudnya dalam organisasi yang begitu orang kata hebat di bidang sukarelawan dunia, kami dapat hantar seorang wakil dan dia bertanding dan dia menang sebagai ahli board untuk menentukan hala tuju IFCO tu for the next 2 years. And then itu adalah salah seorang, nama beliau adalah Statis Rao Apaparana itu. Dia adalah anugerah pelajaran diraja OFSI last time dan dia juga adalah penerima anugerah emas Yayasan Tunku Abdul Rahman. So beliau adalah salah seorang. Seorang lagi adalah Asma binti Khadil. Dia baru dapat anugerah muda ikon wanita daripada Kementerian Pembangunan Wanita, dan last year dia adalah penerima anugerah COVID-19 daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dia adalah 6 orang belia yang mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Belia dan Sukan atas usaha mereka membantu dalam COVID-19. So bagi saya, kedua-dua alumni ini adalah
kebanggaan YSS ketika ini. Of course kami ada yang ramai lagi, tapi saya rasa dalam masa sejam ni saya rasa takut tak sempat nak sebut semua. Baik, tadi kisah kejayaan, tapi mungkin yang itu ke yang paling membanggakan yang telah dilaksanakan oleh YSS seperti yang Wong sebut tadi, yang 2 alumni itu, kita ingin tahu ada tak lagi yang mungkin paling membanggakan YSS? YSS kami sekarang ada dalam 22 orang staff. Yang sangat indahnya adalah dalam tu 60% adalah alumni sendiri sebenarnya. So termasuk saya adalah alumni batch pertama yang dihantar ke Vietnam pada tahun 2012. Dan bersama dengan saya yang ada di pejabat ni ada lagi 11 orang, mereka semua ada alumni. So semua alumni apabila dia ambil ni sebagai kejayaan sukarelawan mereka, tapi dan mereka lebih memahami dan menjiwai apabila mereka melaksanakan tugas. So kadang-kadang saya sentiasa cakap dengan Yang Berhormat Menteri bahawa apa yang saya dapat bonus tu adalah staf yang berdedikasi. Dia tak mengira sebab satu, mereka pernah menjadi alumni, mereka tak berkira. Dan mereka lebih memahami apa mereka di lapangan. So for me itu adalah bagi saya salah satu kebanggaan. Maksudnya kita nampak mereka punya pembangunan daripada mereka semasa belajar, semasa mereka junior eksekutif sampai sekarang dah ada yang senior eksekutif. So itu adalah salah satulah. So and then sempena 10 tahun ni, macam yang saya sebut tadi, kami pun berjaya mendapat jadi tuan rumah untuk IFCO 2023 di Kuala Lumpur. So bagi saya itu adalah satu pengiktirafan dan penghargaan daripada segi badan-badan antarabangsa, rasa Malaysia sesuai untuk berkongsikan praktis yang sedia ada daripada segi konteks Malaysia ataupun ASEAN ataupun Asia Pasifik. Banyak sebenarnya yang boleh dibanggakan dan juga kisah-kisah motivasi yang dikongsi oleh YSS ini. Jadi mungkin yang terakhir ini, apa harapan ataupun mungkin ada hala tuju di masa depan oleh yang ingin dilakukan oleh YSS itu sendiri? Berkat kepimpinan Menteri Pengajian Tinggi yang sedia ada yang menerapkan unsur KPT Prihatin. So moving forward, way forward, ada a few seiring dengan visi dan misi YSS. Kami akan lebih banyak program di tempatan, maksudnya bukan fokus ke luar negara saja, tapi di tempatan seiring dengan KPT Prihatin, kita akan lebih banyakkan program-program yang memahami apa yang keperluan dan kehendak masyarakat tempatan. Maksudnya kita bukan fokus kat luar negara saja, tapi tempatan pun kita ada. And then second, seiring dengan visi YSS, iaitu kita nak membangunkan Malaysia sebagai hub Malaysia, hub sukarelawan. So untuk menjadikan Malaysia sebagai hub sukarelawan, dia lebih kurang kepada reputasi antarabangsa, maksudnya networking, engagement dengan luar negara. And then bukan semata-mata kita menghantar sukarelawan ke luar negara, tapi kita pun nak menerima pelajar-pelajar antarabangsa di Malaysia supaya Malaysia ni menjadi sumber rujukan berkenaan sukarelawan di pesada dunia. And then selain daripada itu adalah harapan saya adalah kita boleh meramaikan lagi alumni-alumni yang sedia ada supaya mereka boleh mengetahui pergerakan sukarelawan di universiti masing-masing. Dan seiring dengan WLDP tadi, satu program yang kami createkan untuk Youth Lead, Youth Initiate. So kita bukan, maksudnya YSS dia bukan satu agensi yang kami rasa apa yang kami nak buat, kami buat and then kami design untuk belajar. Tak. Tapi dia ada juga satu perhatian untuk semua sukarelawan, untuk dia fikir, dia cipta program dia sendiri dan dia lead inisiatif tu di universiti masing-masing. So harap dengan program-program sedemikian, pelajar-pelajar boleh menyemarakkan lagi semangat sukarelawan di seluruh Malaysia dan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai hub sukarelawan di pesata dunia.
Itulah harapan daripada saya. Baik, menarik perkongsian yang telah disampaikan oleh Encik Wong Kin Loon, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sukarelawan Siswa. Terima kasih kerana sudi berkongsi pelbagai maklumat dan juga cerita mengenai YSS kepada masyarakat di luar sana. Terima kasih banyak kerana bersama-sama kami pada hari ini. Baik, itu sahaja perkongsian untuk program 7 Soalan KPT. Sekian dahulu daripada saya, Janah Jaridar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.